أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah An-Nahl. Ayat yang ke-7. Sebelum tu kita bagi pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang ke-4, 5 dan 6. Ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min nutfah wa idza huwa khasimun mubin. Maksudnya, Dia telah mencipta manusia daripada air mani, maka tiba-tiba manusia menjadi pembantah yang jelas. Pengajarannya, manusia yang kufur kepada Allah adalah manusia yang jahil tentang asal usulnya dan jahil tentang Tuhan penciptanya. Yang kedua, kehebatan dan kekuasaan Allah, kehebatan dan kekuasaan Allah iaitu mencipta manusia daripada setitik air mani yang lembut dan cair, bertukar menjadi batang tubuh manusia yang kuat, bertenaga, yang boleh mengurus dunia. Oleh kerana itu, hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Yang kedua, yang ketiga, sikap manusia apabila sudah berakal dan mempunyai kedudukan dan harta, akan membantah dan kufur kepada penciptanya.
kecuali sedikit sahaja mereka yang diberi rahmat oleh Allah. Yang kelima, ayat-ayat yang kelima. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Maksudnya, dan binatang ternak dia yang telah menciptanya, bagi kamu padanya ada pakaian yang boleh melindungi kamu daripada cuaca yang sejuk, dan ada manfaat-manfaat yang lain, dan daripadanya juga kamu dapat makan. Kebesaran dan kekuasaan Allah serta rahmatnya dengan tidak membiarkan manusia dicipta tanpa ada kemudahan dan makanan untuk mereka. Maka Allah mencipta binatang ternak sebagai makanan dan manfaat yang lain kepada manusia. Yang kedua, setiap nikmat yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya wajib disyukuri. Iaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-6. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Maksudnya, dan bagi kamu juga pada binatang ternak itu ada perhiasan, keindahan. Ketika kamu membawanya pulang ke kandang dan ketika kamu membawanya keluar di waktu pagi. Pengajarannya, rahmat Allah yang melimpah ke atas hamba-Nya dengan menjadikan juga binatang-binatang itu sebagai bahan perhiasan yang menggembirakan manusia. Tetapi bukan untuk berbangga dan sombong. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Uh, ayat malam ni adalah sambungan ayat semalam, iaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada manusia. Kalau semalam berkenaan dengan haiwan, binatang ternak, yang pada binatang itu banyak kebaikan dan manfaat untuk manusia. Selain daripada makanan, sebagai minuman, sebagai alat untuk menjadi pakaian. Dan ayat malam ni Allah menyebut lagi tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada manusia melalui haiwan, binatang ternak, selain pada yang disebut semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahmilu, dan ia membawa. Ia ni balik kepada apa? Binatang ternak. Tapi adakah semua binatang ternak, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri? Adakah semua? Tidak. Ini lebih khusus kepada apa ni? Manfaat binatang itu membawa asqalakum. Membawa bebanan kamu. Jadi bila membawa bebanan, membawa orang dan juga barang-barang, maka dia tidak semua untuk binatang ternak. Apa binatang apa yang membawa orang dan barang? Unta, lembu. Keldai dia belum sebut. Keldai selepas ayat ni. Yang dia sebut semalam an'am kan? 3 jenis. Unta, lembu, kambing. Lembu boleh juga dibawa. Ada ulama mengatakan lembu juga digunakan untuk bawa barang. Tapi tak sama dengan unta. Barang yang tak banyak, yang tak berat dan juga perjalanan yang tidak jauh. Jadi manfaat binatang ternak seterusnya untuk manusia ialah membawa orang dan membawa barang. Ke mana ni? Ila balad. Ke negeri. Lam takunu yang ke negeri yang tidak kamu akan balagha, sampai padanya. Nya ni balik pada balad, negeri. Yang kamu tidak akan sampai padanya, pada negeri itu, illa, kecuali bisyiqqil anfus. Asyikku, sama dengan makna al-masyaqqah. Al-masyaqqah. Pernah dengar al-masyaqqah? Masyaqqah ni kesukaran. Jadi antara hikmah binatang ternak itu ialah membawa kamu dan beban kamu, barang-barang kamu ke baladin, mana-mana negeri yang kamu tak akan sampai ke negeri itu kecuali dengan susah. Anfus, jiwa kamu. Kecuali dengan jiwa kamu akan sukar. Okey. Jadi apa yang Allah nak sebut di sini?
Apa yang Allah nak sebut? Itu yang tersurat. Yang Allah nak bagi, kalau yang tersurat apa dia? Allah bagi tahu antara manfaat binatang itu ialah membawa kamu dan barang kamu untuk musafir ke negeri lain. Itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa dia? Yang tersiratnya ialah rahmat Allah kepada kamu. Sebab sekarang mungkin kita tak rasa ni. Tapi ketika ayat ni turun, ada tak transport yang selain daripada unta? Ada. Kereta api, kereta, tak ada. Kapal terbang lagi tak ada. Jadi mereka, contohlah orang Mekah ni terkenal dengan negeri padang pasir. Tidak ada sumber ekonominya tak ada. Kelapa sawit tak ada. Laut pun tak ada untuk menangkap ikan. Biji timah pun tak ada. Apa yang ada kat Mekah? Padang pasir. Jadi kalau ikut logik, orang Mekah ni mati. Sebab tak ada sumber ekonomi. Tapi mereka boleh hidup. Dari mana sumbernya? Apa dia? Sebab ada Kaabah. Macam mana tu? Dengan Kaabah tu, orang Mekah boleh hidup. Macam mana tu? Orang? Dari mana? Ada dalil. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Surah apa ni? Nasib baik ada perkataan Quraisy. Kemudian ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Cuba terjemah. Li ila fi Quraisy. Li itu untuk ilaf kebiasaan. Kebiasaan apa dah? Orang Quraisy. Orang Quraisy ni orang Mekah lah. Dia tak ada surah yang bermula dengan huruf lam. Kecuali surah Quraisy. Ada lam kan? Yang sebenarnya ilaf je. Lam ni tambah ini. Ilaf. Ini huruf asal dia. Lam tu tambahan. Lam tu dia terjemah apa? Kerana. Kerana kebiasaan orang Quraisy. Sebab tu ada ahli tafsir mengatakan surah Quraisy dengan surah sebelum dia adalah berkembar. Makna dia ada kesinambungan. Surah sebelum ni surah apa? Al-Fil. Apa cerita Al-Fil? Tentera bergajah daripada Yaman datang nak roboh Kaabah, tapi Allah selamatkan Kaabah daripada dia roboh. Sebab apa Allah selamatkan? Sedangkan masa tu penduduk Mekah semua musyrikin dan di Mekah penuh dengan berhala. Biarlah diroboh oleh tentera Abraha, biarlah. Sebab situ bukan orang beriman. Masa tu semua orang musyrikin. Tapi Allah halang tentera Abraha daripada meroboh Kaabah. Pasal apa? Jawapan dia, kerana kebiasaan orang Quraisy. Demi kerana kebiasaan orang Quraisy, Allah halang Kaabah daripada diroboh. Kenapa? Apa kebiasaan orang Quraisy? Kebiasaan mereka ialah rihlatash syita'i. Rihlah ni bukan berkela. Dia kita sama sekolah dulu ada usrah kan. Lepas tu lepas sebulan pergi rihlah. Berkela lah tu. Rihlah ni berniaga. Kerana kebiasaan orang Quraisy ialah pergi berniaga syita. Syita apa dia? Musim sejuk ke mana? Yaman. Wasaif dan musim panas ke? Jadi mereka pergi ke Syam, pergi ke Yaman untuk apa? Ambil barang. Berniaga di mana? Kenapa mereka berniaga di Mekah, di tengah padang pasir? Sebab apa orang datang? Sebab ada Kaabah.
Kalau Kaabah diroboh oleh tentera Abrahah, orang datang tak ke Mekah? Bila orang tak datang ke Mekah sebab Kaabah diroboh, orang Mekah Quraisy tak boleh berniaga. Bila tak boleh berniaga, mereka akan mati. Maka demi kelangsungan hidup orang Quraisy, Allah halang Kaabah daripada diroboh. Dan ada sebab yang lebih besar. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana orang Quraisy ni boleh hidup di tengah padang pasir? Sebab dia berniaga. Dan dia ambil barang ke mana? Yaman. Mekah dengan Yaman jauh tak? Ha? Jauh. Lebih kurang 2,000 km. Lebih kurang lah. Lepas tu Mekah ke Syam pula, ke Jordan apa semua. Jauh. Macam mana mereka nak ambil barang berniaga kalau tidak ada unta? Betul? Lembu boleh tak? Ha? Bawa barang ke atas lembu pergi ke Yaman. Boleh? Siapa sampai dulu? Dua-dua tak sampai. Kan? Lembu mati separuh jalan, orang pun mati dengan lembu. Jadi Allah nak bagi tu, Allah nak ingatkan orang musyrikin ni. Kamu boleh hidup walaupun tengah padang pasir sebab kamu berniaga. Kamu berniaga walaupun pergi negeri jauh, aku sediakan apa? Kalau tak ada unta, kamu tak boleh berniaga, kamu mati kebulur dari Mekah. Jadi aku cipta satu binatang khas untuk bawa ni, asqal, bawa barang dagangan. Dan bawa kamu sendiri. Kalau tak, kalau dengan lembu, kambing, kamu akan mati. Sebab tu lepas ayat ni Allah kata apa? Sebab nikmat, kamu boleh berniaga, boleh makan minum, dengan sebab Allah cipta unta, maka lepas ni Allah kata apa? Falya'budu. Maka sembahlah Rabba, Tuhan rumah ni. Bukan patung sebelah rumah Allah. Faham? Jadi Allah sebut ni supaya apa? Supaya mereka bersyukur dengan nikmat tu. Patung bukan buat unta. Yang buat unta sehingga kamu boleh berniaga dan kaya ialah Allah. Kenapa sembah patung? Okey. Dan unta ni Allah suruh orang Mekah perhati. Afala yanzuruna? Kenapa mereka tak perhati pada ciptaan unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana Allah cipta unta sehingga boleh berjalan perjalanan yang jauh. Kalau lembu tak boleh, kambing sampai ke Tanaim mati. Apa kelebihan unta? Ha? Boleh simpan air lama kan seminggu. Lepas tu boleh berjalan jauh, tengah padang pasir, tengah panas. Lepas tu kaki dia, tapak dia boleh tahan walaupun padang pasir, tanah tu panas dan jerlus, kaki dia tu, tapak kaki Allah saja cipta khas, dia boleh tahan. Kalau lembu tak boleh, kalau kambing tenggelamlah. Dan bulu unta ni dia boleh tahan apa? Kan padang pasir kalau datang angin apa jadi? Kalau manusia tengah padang pasir datang angin, manusia terpaksa berhenti, tak boleh teruskan perjalanan. Sebab pasir akan masuk mata. Tapi unta boleh terus. Sebab bulu mata dia boleh tahan daripada debu. Dan panas ke, sejuk ke, kulit unta dia boleh tahan. Jalan je. Ni, tahmilu asqalakum. Daripada Mekah ke Yaman. Daripada Mekah ke Syam. Dan semua tu kamu tak boleh berjalan dan tak boleh bawa barang kecuali bisyikil anfus. Betul kan? Sekarang kalau Allah sebut pasal unta, kita pun rasa aku tak pernah naik unta pun. Ini untuk zaman ketika itu. Sebab itulah unta kenderaan utama. Siapa ada unta, mereka orang kaya. Dan Nabi pun selalu sebutkan, kalau Nabi nak buat contoh ganjaran yang besar Allah sediakan, macam, dia tak kata macam kambing merah. Kan? Nabi musafir berhijrah ke Madinah. Naik apa? Unta. Kalau tak ada unta, mungkin Nabi boleh sampai, tapi mungkin sebulan, 2 bulan.
Tapi dengan unta Nabi boleh sampai lebih kurang 1 minggu. Okey. Jadi sangat besar nikmat unta kepada orang musyrikin Mekah ketika itu. Tapi mereka tak sedar diri, mereka tetap tidak sembah pencipta unta. Okey. Kemudian Allah beritahu kenapa Allah cipta unta yang boleh membawa manusia dan juga barang dan boleh musafir dengan jarak yang jauh. Sebabnya inna rabbakum, sesungguhnya pencipta kamu kenapa soalan kalau orang tanya kenapa Allah cipta unta, kambing, lembu, ada yang boleh dimakan, ada yang boleh diminum susunya, ada yang boleh guna untuk musafir. Kenapa? Sebabnya Tuhan kamu adalah Lam, Maha Rauf. Apa makna Rauf? Raufur Rahim. Apa dia? Kalau dia tengok terjemah, dia terjemah apa? Pengasih. Kalau Rahim? Bukankah kasih dengan sayang sama? Bila kasih, sayang kan? Ada orang kasih tapi tak sayang. Apa beza dia? Dalam bahasa Arab, Rauf ni, dia lebih tinggi daripada Rahim. Lebih tinggi, lebih hebat daripada Rahim. Jadi Allah ni bukan setakat cipta unta untuk mereka makan, tapi untuk mereka cari sumber ekonomi. Itu lebih daripada Rahim, iaitu Rauf. Kalau nak terjemah, dia terjemah Maha Pengasih. Dia antara kasih dengan sayang, yang mana lebih tinggi? Saya lebih tinggi. Mana lebih umum? Kasih ataupun sayang? Sayang lebih umum. Okey, Allah sayang tak pada orang kafir? Allah sayang tak pada orang kafir? Sayang. Kalau sayang, kenapa masuk neraka? Kita kalau kita sayang pada anak, kita bakar tak? Allah hanya sayang orang beriman je. Inna Allah yuhibbu muhsinin. Allah cinta pada muhsinin. Innahu la yuhibbu al-kafirin. Allah tak cinta pada orang kafir. Jadi sayang khas untuk orang beriman je. Tapi kasih ni lebih kepada kasihan. Allah kasih kepada semua sekali. Faham? Macam kita lah. Kita dengan anak kita mungkin kita kasih dan sayang. Tapi kalau ada orang miskin, datang ke rumah kita minta bantuan. Kita kasih dan sayang ataupun kasih saja. Ataupun sayang. Kasih kan? Kita sayang tak? Sayang ke tak? Tak sayang kan? Apa bukti tak sayang? Kita ambil barang supaya apa? Dia pergi kan? Kalau kita sayang, jom masuk. Ada bilik khas untuk awak. Nanti sayang. Sebab itulah tak pernah berlaku dalam sejarah dan tak berlaku sekali je dan tak akan berulang. Iaitu, bagaimana orang Ansar sayang kepada orang Muhajirin. Walaupun bukan saudara mereka dan mereka tak pernah kenal pun. Tapi bila orang Muhajir dia datang ke Madinah, apa orang Ansar bagi? Bagi harta, bagi kebun. Bahkan orang Ansar, dia kata kamu duduk kat sini. Sampai bila? Kita kalau ada orang luar datang kan, tak ada rumah. Kita pelawar tak untuk dia duduk rumah kita ataupun kita tunjuk rumah orang? Tak ada pengalaman. Orang Ansar bila orang Muhajirin datang, berebut. Tinggal satu. Yang kedua,
Bukan dia kata, okey duduk, malam ni tidur rumah saya, sehingga besok saya akan selesaikan masalah awak. Tak. Ataupun dia kata, sehingga masalah awak selesai. Pun bukan. Dia kata apa? Duduk sampai bila-bila. Sehingga sejarah mengatakan, setelah orang Muhajirin duduk di rumah Ansar 5 tahun, dan ketika itu harta rampasan pun banyak, negara Islam pun banyak harta, jadi orang Muhajirin nak keluar daripada rumah orang Ansar. Orang Ansar menangis. Kenapa kamu nak keluar? Kami ada buat salah ke setelah 5 tahun duduk di rumah orang Ansar? Kenapa kamu nak keluar? Ini adalah rumah kamu. Benda ni tak akan berulang sampai kiamat. Betul? Cuma datang orang asing nak perlukan bantuan. Kita pun kata, duduklah rumah saya, buat macam rumah awak. Siapa yang terkejut? Kita ke dia? Mungkin tak berlaku kan? Tak berlaku. Sebab benda ni, bila Quran masuk dalam hati, dia sayang pada saudaranya sebagaimana kalau dia ada rumah selesa, dia nak juga saudara dia duduk rumah selesa macam dia. Itu dia panggil apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi, Rauf ni lebih tinggi. Sebab Allah buat unta ni, cipta unta untuk orang Quraisy. Maksudnya orang Quraisy beriman ke tak? Dia sembah apa? Berhala, dan bukan satu, bukan dua. 360, dan bukan jauh daripada rumah Allah. Sebelah, keliling Kaabah. Tapi Allah tetap cipta unta itu Rauf. Lebih tinggi. Rahim Maha. Ini pengasih. Maha penyayang. Okey. Dulu Nabi daripada Mekah ke Madinah naik unta. Kita kalau pergi Mekah nak pergi Madinah, orang kata bas dah tak ada, kereta api pun tak ada, kereta pun tak ada. Ada unta je. Kita pergi tak? Tak apalah, saya kat Mekah je lah sebab nak buat umrah je. Kan? Tapi zaman Nabi, unta adalah pilihan kenderaan yang utama. Satu nikmat yang besar. Okey, cuba buka surah ni. Surah Ghafir. Ayat 79. dan 80. Okey, cuba terjemah. Allahul Lazi, Allah yang ja'ala, telah menjadikan lakum untuk kamu. Jadi jangan risau, Allah cipta apa-apa bukan untuk diri dia, dan Allah tak ada faedah pun. Semuanya adalah manfaat untuk kamu. Apa yang Allah cipta untuk kita? Al-an'am, binatang ternak. Apa faedahnya? Litarkabu, supaya kamu menunggang. Jadi kenderaan daripadanya, dan wa minha ta'kulun, daripada binatang ternak itu juga kamu makan. Kemudian Allah kata walakum, dan bagi kamu pada binatang ternak itu selain pada kenderaan dan makanan ada manfaat yang lain. Walita belugu, dan supaya kamu dapat sampai atas binatang ternak itu, supaya kamu dapat mencapai melalui binatang ternak hajat. Hajat fi sudurikum, dalam hati kamu. Hajat apa ni? Hajat nak musafir, hajat nak berniaga. Yang kadang-kadang nak berniaga tapi tak ada kenderaan, maka Allah cipta unta. Kadang-kadang kita nak musafir, nak berjalan, maka Allah cipta unta. Dan Allah kata wa 'alaiha, dan di atas binatang ternak itu, dan juga wa 'alal fulki. Fulki apa dah? Kapal. Dan di atas kenderaan unta, dan juga di atas kapal, tuhmalun, kamu dibawa.
Jadi berapa jenis kenderaan Allah sebut sini? Dua. Kenapa Allah tak sebut kereta, kereta api, kapal terbang? Tak ada kan? Tapi Allah tahu tak benda tu akan ada? Kalau tahu kenapa Allah tak sebut? Apa dah? Sesuai dengan zaman. Kalau Allah sebut benda yang orang musyrik tak tahu, ada faedah tak ayat tu? Ada. Buat pening je. Tapi Allah akan sebut dalam bentuk yang lain. Ayat akan datang. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah kata apa? Wal khayla. Khayl apa dah? Khayl. Kuda. Wal bighal. Bighal. Dia bahasa Arab bighal. Tapi orang Melayu dia tukar baris. Jadi bagal. Pernah dengar bagal? Tak pernah? Pernah Haji? Bagal kan? Bagal. Sebutannya betul bighal. Tapi orang Melayu sebut bagal. Apa mana bagal? Dia kahwin campur. Kuda berkahwin dengan keldai, lahir bagal. Macam orang India kahwin dengan orang Melayu, lahir bagal. Nak terjemah apa ni? Tak payah terjemah lah. Bighal. Dia ada terjemah, tak ada kan? Dia terjemah bagal juga. Nak tukar juga baris. Wal hamir. Dan keldai. Sebelum ni Allah sebut an'am. Kan? Unta, lembu, kambing. Sekarang Allah sebut yang jenis binatang lain pula. Allah sebut berasingan. Kuda, bighal dan keldai. Apa faedah 3 jenis binatang ni? Litar kabuha. Untuk kamu menungganginya. Wazinah dan apa maksud perhiasan? Jadi perhiasan ni makna macam semalam walakum fiha jamal. Jamal. Ada binatang tu manfaatnya ialah untuk kita seronok dengan binatang tersebut. Masa pergi keluar kan, kalau kambing ataupun unta banyak, masa nak keluar tu kita seronok tengok kan. Kemudian bila petang balik lagi seronok. Kenapa petang tu lagi seronok? Dah kenyang satu. Yang kedua, sebab dah selamat. Tadi keluarkan, entah balik ke tak. Tengok-tengok balik. Yang ketiga, bila kita tuan dia nak dapat hasil susu ke apa ke bila? Masa waktu pagi ke petang? Petang lah sebab ketika dah kenyang. Jadi sebab tu petang lebih. Jadi yang 3 jenis binatang pun Allah kata ada 2 faedah. Satu untuk kamu menungganginya. Yang kedua sebagai. Tapi antara 3 ni yang mana betul-betul jadi perhiasan? Kuda kan? Manusia suka berbangga dengan kuda. Ada tak berbangga dengan keldai? Sebab Allah bila nak mencela manusia, Allah buat contoh dengan apa? Keldai. Jadi jangan berbangga dengan keldai. Bahkan Allah kata suara yang paling jelek ialah suara keldai. Jadi boleh tak berbangga dengan binatang ternak? Ini zina ni. Boleh kita? Allah kata faedah binatang ni 3 jenis. Satu untuk ditunggangi. Yang kedua untuk, mana boleh lah. Boleh untuk menghiburkan hati. Tapi jangan sampai tahap riak ataupun sombong. Oh saya ada 5 ekor kuda. Satu-satu tu harga. Itu tak boleh. Itu riak. Jadi antara 3-3 yang special ialah
kuda kan. Sebab tu kuda memang mahal. Siapa ada kuda memang confirm dia buka asnaf. Tapi yang ada keldai mungkin asnaf. Kalau kita tengok negara Arab tu, biasa yang bawa keldai tu biasanya orang miskin. Orang kaya tak akan bela keldai. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa yakhluqu, dan dia mencipta ma la ta'lamun. Subhanallah. Apa yang kamu tidak ketahui ataupun kamu tidak ada ilmu tentangnya. Apa dia ni? Tengok, subhanallah. Ada tafsiran, ada 2-3 tafsir lah. Allah mencipta apa yang kamu tidak tahu. Orang Arab ketika itu, ketika turun ayat ni, dia tak tahu kereta api. Jadi Allah sebut, Allah juga akan cipta apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah tak sebut masa tu. Kalau sebut pun pening. Tapi bila sebut sekarang, kita tahu tak? Apa dia? Nak beritahu ni, kenderaan yang boleh kita bawa musafir ataupun bawa barang. Dan juga untuk kita perhiasan. Apa dia sekarang? Kereta. Boleh tak kita rasa seronok dengan kereta tu? Merc ke BM ke, boleh tak? Boleh. Ada dalil. Yang haramnya apa dia? Riak, berbangga. Saya ada satu, kat rumah ada 2 lagi. Jadi, bagi kita sekarang, kita lagi kena banyak bersyukur. Sebab apa? Dulu, kenderaan dia unta je. Dan bukan satu kebanggaan sangat kan. Susah walaupun unta, tapi perjalanannya jauh, panas kan. Tapi kita sekarang Allah bagi kelebihan apa dia? Kereta, ada aircon. Nak laju lagi? Kereta api nak laju lagi? Kapal terbang. 5 jam sampai ke mana? 8 jam sampai ke Mekah. 8 jam sampai ke Mesir. 6 jam, 7 jam sampai ke Jepun. Betul kan? Saya tak tahu, saya tak pernah pergi. Tapi agak-agak lah. 50 minit sampai Terengganu. 1 jam sampai ke Kelantan. Kan? Nikmat. Yang sepatutnya kita lagi kena banyak bersyukur. Satu nikmat. Mekah dulu kita naik bas. Ataupun naik kereta kan. Sekarang naik train, kereta api 2 jam setengah sampai Mekah Madinah. Nikmat. Tapi biasanya manusia lagi banyak nikmat lagi banyak kekufurannya. Sebab tu Allah sebut wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang syukur. Lagi banyak nikmat, lagi sedikit dia bersyukur. Bahkan lagi dia sombong, lagi daripada jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini binatang ni, kalau binatang sebelum ni Al-An'am Allah sebut manfaatnya. Antaranya apa dia? Makan kan? Di sini Allah tak sebut. Allah sebut untuk ditunggangi dan zina. Kenapa Allah tak sebut makan? Okey, antara 3 binatang ni, ada tak yang halal dimakan? Apa? Kuda, ada dalil? Ada mazhab Hanafi, dia kata kuda haram. Apa dalil ayat ni? Kalau Al-An'am Allah sebut untuk kamu makan. Tapi ayat ni Allah tak sebut. Menunjukkan apa? Tak boleh makan. Tapi pendapat tu tertolak dengan hadis sahih. Hadis sahih, Nabi sahabat beritahu, Nabi dan para sahabat pernah menyembelih kuda dalam satu peperangan dan kami makan. Hadis sahih. Jadi kuda halal dimakan. Biral dengan keldai haram.
Kecuali keldai yang liar. Keldai yang liar halal. Keldai yang haram dimakan, keldai yang tak liar. Saya pun tak tahu apa beza keldai yang liar dengan yang tak liar. Okey, jadi Allah tak sebut boleh makan di sini sebab daripada 3 ni 2 haram. Satu, yang kedua, kuda halal tapi bukan keutamaan kuda untuk dimakan. Keutamaan kuda ialah untuk tunggangnya pula untuk apa? Perang fisabilillah. Jadi kalau Allah sebut kuda untuk dimakan, akhirnya apa akan jadi? Habislah, tak ada untuk pergi berperang dan tak ada kenderaan. Dan untuk zina ni, ulama mengatakan boleh. Kita ada duit lebih, kita nak beli kuda, tapi kuda sekarang bukan kenderaan. Dia lebih kepada untuk apa? Saya untuk berbangga. Tak apalah, yang pentingnya bila Allah sebut tujuannya juga untuk zina, kata ulama boleh kita beli, kalau ada duit lebih kita beli kenderaan yang elok sikit dan kita seronok dengan nikmat itu, tapi bukan sombong, dibenarkan. Ini termasuk dalam ayat Allah sebut dalam surah apa ni? Wa amma sambung. Wa amma tak boleh sambung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah apa ni? Surah Ad-Duha. Last kali kan? Cuba terjemah. Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka sebutlah. Ini ada kaitan dengan zina. Sebut di sini makna bukan dalam konteks kita berbangga, tapi kita rasa seronok dengan nikmat yang Allah bagi. Okey? Apa lagi kenderaan ni? Yang ta'lamun. Yang zaman Nabi tak ada. Tapi sekarang macam-macam. Kereta api, kapal terbang, kereta, motor, basikal. Kapal dah ada kan? Kapal zaman tu ada tak? Dah ada tak dia sebut? Fulk. Zaman Nabi Nuh dah ada. Cuma kapal selam. Kapal selam. Itu juga antara pengangkutan. Dan Allah sebut ni semua supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kalau tak ada kenderaan tu apa jadi? Kita ada hajat nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Jepun, tapi kapal terbang tak ada. Nak pergi kereta tak sampai. Betul tak? Jadi Allah buat semua tu untuk keperluan semasa. Maka lagi kita musafir dengan kenderaan yang berbagai-bagai, lagi sepatutnya lah, lagi kita bersyukur, lagi kita beriman kepada Allah. Cuba buka surah Al-An'am 153. Belum. Kita pergi pada ayat seterusnya. Mana 8? Lapan. Oh, tak ada 8. Ini 10. Tu 7. Patut nak buat macam mana? Ni sebelah lah. Ini 7 ke 8 ni? Oh, tertindih. Ini 9 kan? Betul sambungan tadi? Okey.
Kau ni tak ada ruang nak tulis. Okey, lepas Allah cerita semua nikmat-nikmat. Nikmat apa mula-mula? Ha? Tak, nikmat sebelum awal-awal lagi. Langit dan bumi. Kan, kemudian nikmat Allah cipta kita daripada air mani. Kemudian keperluan kita iaitu binatang ternak sebagai makanan, sebagai kenderaan. Sebab tu surah An-Nahlu juga dinamakan surah apa? Surah An-Ni'am. Banyak nikmat-nikmat yang Allah sebut dalam surah ni. Okey, lepas tu Allah kata apa? Wa 'ala Allah, dan ke atas Allah qasdus sabil. Apa makna qasdus sabil? Qasdu ni makna lurus. Ke atas Allah, lurus jalan. Maksudnya apa? Qasdu ni lurus ataupun tidak bengkang dan tidak bengkok. Maksudnya, daripada semua nikmat yang Allah sebut tu, langit, bumi, kemudian manusia, kemudian kenderaan, binatang, haiwan dan sebagainya. Last sekali Allah kata apa? Ke atas Allah. Ke atas Allah ni lebih tepat dari segi bahasa makna wajib ke atas Allah, menunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Dia terjemah apa tu? Menerangkan, menunjukkan jalan yang lurus. Mana kita tahu jalan yang lurus? Tengok yang seterusnya. Wa minha, dan daripadanya jairun. Jairun lawan qasdu. Kalau qasdu lurus, kalau jairun bengkok, menyimpang. Jalan menyimpang. Apa maksud ni? Jadi Allah nak bagi tahu, Allah cipta langit dan bumi, Allah cipta manusia, Allah cipta haiwan sebagai nikmat, sebagai kenderaan, sebagai makanan. Semua tu sebenar semua tu adalah alat untuk apa? Untuk manusia guna supaya akhirnya cari jalan yang lurus. Sama dengan surah Al-Balad dah. Inna hadainahu, apa dia? An-Najdain. Betul kan? Inna hadaina wa hadaina an-najdain. Dan kami tunjukkan hu tu kepada manusia najdain. Najdain apa dah? Dua jalan yang tinggi. Najdain ni tempat yang tinggi. Dua ni, satu yang baik, yang hidayat, satu lagi yang buruk dan yang sesat. Ini samalah. Daripada semua yang Allah cipta tu sebenarnya Allah nak tunjuk apa? Nak tunjuk jalan yang benar, satu. Dan kalau tak ikut jalan yang benar, automatik dia pergi pada jalan yang jairun. Okey. Jadi kaitannya, Allah sediakan binatang sebagai salah satunya kenderaan. Untuk apa? Untuk manusia pergi ke mana-mana tempat ataupun negeri. Dengan kenderaan tu dia boleh sampai ke destinasi dia nak. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah Allah nak manusia guna semua nikmat yang Allah cipta, termasuklah kenderaan, apa-apa saja nikmat, supaya manusia guna nikmat itu untuk pergi ke destinasi yang jauh lebih baik dan lebih kekal, iaitu surga.
Boleh faham? Kita beli kereta, tujuannya untuk apa? Ha? Nak pergi tempat yang kita perlukan, tempat kerja. Ha? Nak pergi ke? Tapi akhirnya Allah nak bagi tu yang tersiratnya apa dah? Gunalah kereta untuk kamu sampai ke syurga. Kalau kamu salah guna, kamu akan menyimpang. Akhirnya dengan kereta, dengan nikmat, dengan makanan, kamu ke neraka. Sebab itulah manusia dalam bak dunia, jalan untuk ke dunia. Kemudahan yang Allah bagi, dia nak pergi mana-mana sekarang, biasa dia takkan sesat. Sebab apa? Sebab apa? Pakai waste. Tengok kaedah manusia. Kadang-kadang tengok macam cerdik, kadang-kadang tengok macam bukan bodoh tapi tak cerdik. Bila dia nak pergi ke mana-mana tempat kat dunia, dia pakai waste kan? Dan sebelum dia pakai waste, dia cek tak siapa yang bercakap tu? Kadang-kadang dia bercakap orang India kan? Kadang-kadang dia bercakap Mak Saleh. Dia cek tak akidah orang bercakap tu? Tak kan? Kenapa dia cek? Dia tak cek. Orang kata kanan je. Orang kata kiri. Orang kata terus. Kenapa dia tak cek siapa yang bercakap ni? Betul tak akidah dia? Kenapa? Bukan orang lain lah, kita sendiri kan? Bukan weh je terus ikut. Kanan. Ready. Tanpa kita cek dah. Tak dia nak menjahanamkan kita kan? Kenapa kita tak cek? Kita yakin. Pasal apa kita yakin? Sedangkan kita tak kenal dia, betul kan? Kita tak kenal tapi yakin. Kenapa? Sebab logiknya, kalau setakat nak pergi ke destinasi, dia tak akan tipu. Betul tak? Dia tak ada kepentingan. Mesti betul lah. Subhanallah. Kalau untuk pergi ke destinasi, kita yakin pada orang yang kita tak kenal, dan destinasi itu hanya sekejap, sementara, lepas tu balik semula. Tapi kita ikut, jalan tiku pun ikut. Kadang-kadang kita kata, betul tak? Ikut juga. Last sekali, betul lah, baguslah wis. Yang bercakap tu, bukan Islam. Betul kan? Tapi bila soal kehidupan kita, kita banyak soal. Bila Allah kata A, kita persoalkan. Betul? Bila Allah kata B, kita persoalkan. Sedangkan, yang Allah tu kita dah kenal. Bahkan kita sembah dia 5 kali sehari. Kita dah kenal. Kita sembah. Tapi bila Allah bagi arahan, kita macam banyak persoalan. Betul kan? Padahal Allah tu, kita sembah satu. Yang kedua, Allah nak bawa kita ke mana? Ke Bangil ke, ke Johor Bahru ke syurga? Kenapa banyak persoal? Yang sepatutnya kita persoalkan, yang bercakap dalam waste tu. Aku nak cek akidah apa dulu ni? Pagi tadi solat ke tak? Jangan nak tunjuk jalan orang, kamu tak solat. Cek dulu. Tapi tak cek pun. Terus. Hentam je. Bahkan kita bersyukur pada dia pula kan. Terima kasih weh sebab bagi jalan pintas. Ya Allah, tapi kita dengan Allah ni, qasdus sabil, banyak membantah. Betul tak? Banyak membantah. Allah kata pakai uniform Islam. Mana boleh lepas pencin lah. Tapi kalau West cakap, kalau ikut kanan, kena pakai uniform dulu. Kita pakai. Betul kan? Kita bekerja dengan syarikat apa? Syarikat kata kena pakai uniform ni. Walaupun tak cantik, kita pakai je. Sebab apa? Yalah, arahan kenapa kita patuh? Sebab ada kepentingan. Kita nak makan. Betul tak? Ya Allah ni, bila dia bagi arahan, sebenarnya kita ada kepentingan tak dengan arahan Allah? Lagi ada. Sebab kita nak ke surga yang kekal. Tapi kita banyak persoalkan. Seolah kita dengan Tuhan ada krisis keyakinan. Betul? Tapi kita dengan waste ni yakin 100%. Boleh faham? Ini. Setelah Allah cerita semua nikmat, kenderaan apa semua, Allah kata,
Sebenar Allah nak tunjuk apa ni sebenar? Jalan yang lurus ke syurga. Bukan setakat destinasi di dunia sahaja. Tapi akhirnya ramai ikut apa? Jairun. Jairun. Pergi ke neraka. Dia sampai ke Bangi, sampai ke Johor. Tapi lepas mati, sampai ke neraka. Okey, kemudian walau dan jikalau syaa jikalau dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki, lahadakum. Pasti dia akan beri petunjuk. Kepada kamu. Kalau Allah nak, Allah boleh tak bagi hidayah, petunjuk yang betul, qasdus sabil kepada semua, boleh tak? Ajma'in, semua sekali. Boleh je. Tapi Allah, kenapa Allah tak bagi? Ha? Itulah keadilan Allah. Adilnya Allah ialah Allah bagi pada tak. Allah bagi pada siapa yang nak. Siapa yang tak nak, kenapa Allah nak bagi? Jadi adilnya Allah ialah Allah akan bagi pilihan, Allah bagi akal, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, kemudian fitrah semula jadi. Dan Allah bagi pilihan. Jadi adilnya Allah, Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Kalau siapa yang tak nak, tiba-tiba Allah bagi, itu tidak adil. Jadi Allah tak bagi hidayah pada semua sebab Allah nak bagi pilihan, biarlah manusia pilih mengikut kehendak dia, bukan dipaksa. Okay, cuba buka surah Al-An'am 153. Ini ayat ni menghurai qasdus sabil, jalan yang lurus. Allah kata apa? Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini sirati, jalanku yang mustaqimah. Itu sama dengan yang tadi, qasdus sabil. Allah suruh Nabi beritahu, ini sirati, jalanku yang lurus. Maka kewajipan kamu apa dia? Fattabi'uhu. Ini wish daripada Allah. Wajib kamu ikut. Wala tattabi'u, dan jangan kamu ikut subul. Kalau jalan Allah sirat, mufrad. Sirat ni mufrad, satu. Tapi bila jalan sesat, Allah sebut dalam bentuk subul, banyak. Betul kan? Jalan yang benar, satu je. Tapi jalan yang sesat, bukan sabil, tapi subul. Kalau satu sabil, kalau banyak, subul. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain daripada sirati. Kenapa? Bila ikut jalan-jalan yang lain, kesannya fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan bercerai. Kamu akan terasing daripada an sabilihi, daripada jalan Allah. Ke kanan, ke kiri. Ya. Jadi ikut satu jalan je. Jangan guru kamu ke kiri, Nabi ke kanan, ikut ke kiri. Jangan. Ikut sirati mustaqim, satu jalan dia. Kemudian Allah kata, zalikum wassakum bihi. Demikian itu Allah telah wasiatkan kamu dengan jalan ini. Moga-moga la'allakum tattaqun, supaya kamu dengan jalan ini kamu mentaati Allah, jadi orang yang bertakwa. Okey.
Cuba buka ni surah seterusnya. Surah Ar-Rum. Ini juga menghuraikan qasdus sabil ataupun sirati mustaqimah. Allah perintah pada Nabi dan kepada orang beriman. Fa'aqim. Maka tegakkan wajhaka. Wajah engkau. Lidini hanifa. Kepada agama yang hanifa pada. Lurus. Yang tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa Allah kata tegakkan wajah? Bukan hati. Yang Allah tengok hati ke wajah? Hati. Tapi kenapa Allah sebut wajah di sini? Sebab anggota badan manusia yang paling mulia ialah muka. Satu. Yang kedua, biasa muka ni adalah dia ikut apa? Hati. Kalau hati ke kanan, muka pun akan ke kanan. Kita bila suka seseorang, kita tengok muka dia ke kita paling ke lain? Masa kita bercakap, tengok kat dia kan. Bila kita berpaling muka tu, mana tanda tak suka. Jadi Allah kata, hadapkan wajah engkau kepada satu agama sahaja yang hanifah lurus. Kemudian, fitratullah. Fitrah. Fitrah ni nak terjemah apa? Sebab dah jadi bahasa Melayu dah, fitrah. Kita pun ada sebutkan zakat fitrah. Fitrah nak terjemah bahasa Melayu apa dia? Semula jadi. Nilai semula jadi. Yang di fitrah ni disandar pada Allah. Makna apa ni? Nilai semula jadi Allah yang cipta. Allati fataran nas, yang Allah ciptakannya kepada manusia. Di atasnya. Kan ada hadis Nabi kata, semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Fitrah itulah. Tapi fitrah semula jadi yang bersih, siapa cipta? Allah. Allah cipta, fatara cipta kepada manusia di atas fitrah itu. La tabdila. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Mana semua fitrah manusia mengaku Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Termasuklah Fir'aun. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Tapi bila dilemas, dia mengaku apa? Dari mana dia dapat tu? Kesedaran. Fitrah semula jadi. Zalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Walakin akan tetapi aksaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ni kita belajar bahasa Arab lakin kan. Dia akhawat apa? Saudara siapa lakin? Inna, apa kerja dia? Memansubkan, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Okey, cuba cari mana isim dia. Aksara. Kan baris atas kan? Ini isim. Orang tanya, kenapa aksara, ra tu baris atas? Jawapannya sebab isim lakin. Mana khabar dia? Ayat jumlah ni. Jumlah ni khabar kepada lakin. Ini mudhafu ilaih. Allah kata apa? Demikian itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu, jahil tentang agama yang lurus. Yang mereka kebanyakan tahu ialah agama yang ke kiri. Okey? Cuba buka surah Al-Baqarah. 138 kan? Sibrah.
Yang tadi fitrah. Sekarang sibghatullah. Dia terjemah apa pula ni? Ha? Tapi sibghah ni sebenarnya asalnya makna apa? Ha? Celupan. Contohlah kain asalnya putih. Bila dia celup warna merah, dia akan jadi warna merah. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Celupan Allah. Waman ahsanu minallah sibghah. Siapa lagi yang lebih baik daripada celupan Allah? Celupan Allah ni ialah agama. Tapi kenapa Allah guna perkataan sibghah? Pertama, sebab bila kita celup kain dengan warna merah, dia akan bertukar ke daripada putih jadi merah. Dia akan bertukar kan? Satu. Yang kedua, biasa warna tu kekal. Apa maksudnya pengajaran? Allah nak begitu, bila orang tu dicelup dengan ajaran Islam, mesti berubah. Akhlaknya, cara berfikirnya, mesti berubah. Sebab apa? Dicelup dengan ajaran Islam. Sebagaimana kain putih dicelup dengan warna merah. Macam mana kain putih celup warna merah tiba-tiba jadi biru? Tak masuk akal. Jadi kenapa orang Islam nampak majlis solat tapi tak nampak celupan Islam? Kenapa? Sebab celupan tu palsu. Celupan tu separuh-separuh. Faham? Jadi Allah kata, celupan Allah. Dan siapa lagi yang lebih baik daripada celupannya? Wa nahnu lahu. Dan kami baginya abidun. Jadi sekarang kita ada dua. Satu, fitrah. Fitratullah. Yang kedua, sibghah. Okey. Apa beza antara dua ni? Fitratullah surah Ar-Rum kan? Ayat 29 ke? Ayat 30. Sibghah surah Al-Baqarah 138. Sekarang apa beza antara fitrah dengan sibghah? Ha? Sibghah ada? Itu semua macam mana? Sibghah acuan, fitrah semula jadi. Apa kaitannya? Fitrah kaitannya? Okey. Ini dalam SPM tak ada soalan ni. Fitrah ni, fitrah semula jadi dalam hati manusia iaitu percaya dan yakin hanya Allah saja yang berhak disembah. Fitrah juga ialah yakin dalam diri dia, percaya nilai-nilai akhlak yang baik. Contoh, buat baik dapat baik. Contoh kalau dia bercakap bohong, dia rasa apa? Dalam hati kecil dia. Macam tak betul. Itu fitrah. Kemudian datang pula sibghah. Islam mengajar apa? Cakap benar. Jadi apa yang Islam ajar sesuai dengan fitrah. Boleh faham? Dia macam ni. Skru, bila masuk dengan nak dia, skru tu elok lagi. Bila kita pulas dengan nak dia yang betul, dia masuk dengan mudah ke sukar? Mudah. Sebab apa? Nak itu fitrah, skru tu sibghah. Masuk mudah je. Sebab itulah kalau fitrah kita suci bersih, tiba-tiba kita terima Islam. Mudah je dilaksana Islam. Bagaimana Allah sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Siapa yang Allah lapangkan hatinya, fitrahnya untuk Islam, maka dia jadi mudah nak laksanakan Islam.
Sebab apa? Dia terima Islam dalam keadaan fitrah dia suci bersih. Tapi kalau fitrah dia kotor, nak masuk Islam, dia rasa macam mana? Macam skru yang dah rusak. Kita pula-pula tak masuk. Kalau masuk pun tak tahan lama. Betul kan? Macam itulah. Sebab itulah bila fitrah suci, masuk ajaran Islam, sibrah, hasilnya apa? Jiwa dia tenang je. Orang kelam kabut macam nak gempa bumi, dia tenang je. Kan ada gempa bumi, orang dah lari, dia solat lagi. Itulah ada salafus salih. Saya lupa nama apa. Dia suka solat di masjid dan berlaku masjid tu runtuh. Jadi orang kat pasar Basrah tu tahu dia selalu solat kat situ. Jadi orang nak pergi tengok, dia duduk terkambus ke apa, tengok tempat dia tak runtuh, dia tengah solat. Yang di luar kelam kabut. Itu fitrah. Tenang je. Boleh faham? Jadi semua jiwa yang tenang tu bila fitrah dia bersih dan dia beramal dengan ajaran Islam. Sibrah. Yang kelam kabut, yang panas barang, yang sikit-sikit mengamuk kan. Ada skru dia dah rusak tu. Fitrah apa skru tu yang dia loose kan. Tak masuk. Kena tukar skru lain. Sebab tu Allah kata, siapa lagi yang paling baik daripada celupan Allah? Bila celupan Allah menjadi yang terbaik? Bila fitrah tu suci bersih. Okey, ada lagi ayat lain? Surah Hud. Okey, ini lebih kurang. Allah kata apa? Walau syaa rabbuka, kalau Tuhan kamu nak, pasti la ja'alan nas, Allah menjadikan manusia tu ummatan wahidah, satu agama. Kalau Allah nak, semua jadi orang beriman. Boleh je. Tapi kesannya apa? Kesannya apa? Kalau Allah jadikan semua orang beriman, kesannya ramai akan yang jadi munafik. Berpura-pura. Saya tak suka ni, tapi nak buat macam mana? Allah dah pilih saya. Ha. Jadi Allah nak Islam ni mestilah daripada hati yang ikhlas. Wala yazaluna mukhtalifin. Kita dah tadabbur ni surah Hud. Habiskan? Ada lagi? Surah? Surah Insyiqaq. Okey, surah Insyiqaq. Allah kata apa? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Bila sebut manusia ni termasuk semualah yang bukan Islam pun. Kemudian Allah apa yang Allah nak beritahu ni bila Allah seru manusia, innaka kadihun. Sesungguhnya engkau kadihun. Apa makna kadihun? Bekerja keras. Nak ke mana? Pergi kerja. Nampak bekerja keras, pergi kerja cari rezeki. Tapi Allah kata, sebenarnya kamu kadihun, bekerja keras, ialah semua menuju pada Tuhan. Betul tak? Tengok-tengok, pergi ke ofis, mati tengah jalan. Balik kepada Tuhan. Tengok-tengok balik rumah, mati kat rumah kan. Jadi pada zahirnya manusia menuju destinasi. Tapi sebenarnya, hakikatnya semua sedang menuju pada Allah dan kadhan, dengan susah payah. Semua susah payah. Orang beriman pun susah, orang bukan Islam pun susah. Dan akhirnya, famulaqihi. Akhirnya apa? Manusia tu akan jumpa Allah. Nak pergi mana di Mekah? Tengok-tengok, mati kat Mekah kan? Sebenarnya semua menuju satu destinasi. Sebab tu Nabi buat contoh dalam satu hari yang kita biasa dengar. Manusia semua ni seumpama berada dalam satu kapal. Semua ni berada dalam satu kapal. Yang tak beriman, yang tak beriman. Yang beriman dengan tak beriman sebenarnya berada dalam satu kapal. Dan kapal tu menuju satu destinasi ni. Menghadap Allah, nak jumpa Allah. Kemudian Nabi bagi, dalam kapal tu ada dua golongan. Satu, yang duduk tingkat atas, yang beriman.
Yang kedua, golongan tak beriman, duduk tingkat bawah. Kemudian bila yang di bawah nak minum air, dia kena naik atas. Tapi yang bawah ni tak beriman, dia malas. Dia kata, kenapa kita nak susah-susah ambil air naik atas? Kan? Tak nak ganggu lah orang atas dan tak nak susah. Dia pun buat apa? Dia tebuk kan? Dia tebuk. Dan Nabi kata apa? Kalau orang atas tak halang yang di bawah tebuk, apa akan berlaku? Semua kara. Yang beriman pun kara. Pengajaran daripada hadisnya apa dia? Siapa yang buat maksiat, sebenarnya dia sedang menebuk kapal yang kita berada di atasnya. Kalau kita tak cegah, kita sendiri pun akan ditimpa musibah. Okey? Jadi kemudian Allah huraikan. Yang susah payah menghadap Allah ni, akhirnya siapa yang selamat? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberi kitabnya melalui tangan kanan. Jadi nak tengok orang bahagia di syurga, tengok apa? Tengok muka ke? Tengok body dia ke? Ataupun tengok apa? Cara terima kitab tu. Kadang-kadang dia kulit hitam, tapi terima tangan kanan. Bertuah lah. Maka orang yang terima kitab rekod amalannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa makna hisab yang mudah ni? Adakah dibicara di mahkamah Allah? Pernah tak dengar satu hadis yang Nabi selalu baca doa ni? Allahumma hasibni hisaban yasira. Pernah dengar? Pernah kan? Tak pernah? Baca tak doa tu? Oh, tak baca. Habis doa apa yang selalu baca? Minta rezeki? Panjang umur? Oh, doa makan. Allahumma barik lana. Itu daripada terdekat sampai ketua. Tak lupa tu. Ni, doa yang selalu Nabi baca. Allahumma hasibni. Hasibni. Ni, hisaban yasira. Hadis sahih. Hisab ni hisablah. Yasira mudah. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi kata, man husibah faqad halak. Siapa yang dihisab, itu tanda dia celaka. Jadi bila Aisyah dengar, macam pelik lah. Satu hadis Nabi kata, siapa dihisab celaka. Satu hadis Nabi minta maka Nabi pun jawab, sebenar hisab yasirah bukan dibicara. Maksud hisab yasirah khas untuk orang beriman. Allah panggil orang beriman surah-surah. Bukan dia khalayak ramai. Muhammad bin Abdullah datang sini. Surah-surah. Kemudian Allah sebut dosa dia. Dosa solat lambat. Dosa solat khayal je. Dosa mengumpat. Dan akhirnya kawan tu mengaku satu persatu. Dan dia yakin dengan dosa, confirm dia masuk neraka. Last sekali Allah kata apa? Bagaimana dosa-dosa ni, aku tutup masa kat dunia. Tak ada siapa tahu. Aku tutup. Bukan sebab kamu teror, tapi aku tutup. Maka sekarang aku ampunkan dosa, masuk syurga. Itu maksud hisaban yasira. Allah tunjuk dosa kepada orang beriman sorang-sorang. Dan lepas tu Allah kata, aku ampunkan. Tapi yang Nabi kata, siapa dihisab, celakalah. Mana betul-betul masuk mahkamah. Itu Allah akan panggil dan sebut di khalayak ramai. Semoga Allah hisab kita dengan hisab yang yasira. Tapi kena minta lah. Hafal dan baca doa ni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini orang yang terima rekod amalan sebelah kanan. Kemudian orang ni wayang qalibu ila ahli masrura. Lepas terima rekod amalan sebelah kanan, yang qalibu dia kembali kepada ahli keluarganya masrura. Dalam keadaan kembali pada ahli keluarga di mana ni? Di syurga. Mana ahli keluarga dia masuk syurga dulu, kemudian dia datang.
Bila dia masuk syurga, tengok dah ada bapa dia, atuk dia, dia pun gembira. Okey, angkat sikit. Wa amma dan adapun man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang yang terima rekod amalan dari belakang. Yang terima, yang tak beriman ni ada dua cara terima rekod amalan. Satu, sebelah kiri. Yang kedua, daripada belakang. Kenapa daripada belakang? Itu sebagai isyarat bahawa amalannya tak baik. Kita bila bagi buku pada orang daripada belakang, tanda apa tu? Kita tak suka pada dia. Jadi golongan kedua terima rekod amalan daripada belakang, maka fasawfa yad'u subura. Dapat je rekod amalan, terus dia kata apa? Celaka. Habislah aku. Dia tahu dah itu tanda celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Neraka yang menyala. Angkat lagi. Innahu, kenapa ni? Allah begitu sebab. Kenapa dia terima rekod amalan daripada belakang? Kenapa dia akan masuk neraka? Sebab innahu kana fi ahli masrura. Sebab dia dulu masa kat dunia bersama ahli keluarganya masrura. Tengok beza orang beriman bila dia masrura. Dalam syurga. Orang tak beriman bila dia masrura. Masa kat dunia. Itu beza. Bukan mana orang beriman tak boleh gembira. Tapi keutamaan orang beriman bila gembira di akhirat. Innahu, kenapa dia gembira kat dunia? Sebab innahu zanna alla yahur. Sebab orang tak beriman ni yakin bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah. Dunia, lepas mati habis. Tidak ada hari kebangkitan. Bala, Allah kata bahkan sesungguhnya Tuhan kamu dengan apa yang kamu lakukan maha basira, maha melihat. Okey, cukup ah. Malam ni separuh. Sebab yang separuh tu datang semalam. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Pukul 10 pagi. Tadabbur surah Az-Zukhruf. Dan juga malam besok sambung tadabbur surah An-Nahl. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه